Buletin Didik 14 Mei bersama saya Charles Mohan. Salam hormat. Perak mencatatkan kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 tertinggi iaitu pada 1.32. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi infografik yang dikongsikan di akaun Facebooknya memaklumkan Terengganu merekodkan nilai RT kedua tertinggi iaitu pada 1.29. 10 negeri mencatatkan RT melepasi satu, antaranya Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Selangor. Bagi negeri dan wilayah yang mencatat bacaan di bawah satu pula ialah Putrajaya, Sarawak, Kelantan dan Sabah. Beraya dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pergerakan terbatas, hanya meraihkan Syawal dengan keluarga terdekat dan tiada kunjung-mengunjung. Pasti sudah ada yang risau dengan berat badan memandangkan tiada aktiviti riadah dilakukan sepanjang sebulan berpuasa, namun ketibaan Syawal mampu mengubah angka pada penimbang berat badan. Justru sudah ada yang keluar melakukan aktiviti ringkas ekoran bimbang cuti perayaan yang agak panjang tidak mampu mengekalkan berat ketika di bulan Ramadan. Tinjauan di Taman Tasik Titiwangsa Ibu Negara mendapati keadaan sedikit lengang di kawasan terbabit, kemungkinan akibat hujan lebat pagi tadi. Bagaimanapun, ada sebilangan yang melakukan aktiviti berjoging dan bersenam masih lagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Misalnya, mengimbas kod aplikasi MySejahtera dan memeriksa suhu badan di pintu masuk sebelum melakukan aktiviti masing-masing. Di samping itu, notis peringatan untuk mematuhi SOP juga diletakkan untuk memberi peringatan kepada setiap pengunjung. Rata-rata mereka juga menyambut baik langkah kerajaan yang membenarkan aktiviti berkenaan dilakukan dalam tempoh PKP walaupun dengan SOP yang ketat. Memang saya sebelum ni selalu berjoging. So sebab dah lama bulan puasa pun kurang aktiviti. So kesempatan PKP ni kita tak boleh nak pergi mana. Saya ambil peluang ni untuk beriadah lah. Mana untuk jaga kesihatan semua, kena kekalkan lah aktiviti-aktiviti riadah ni. Sebab kita pun tak boleh nak pergi mana. Dan nak buat majlis sambutan raya pun tak boleh. Dan nak ajak kawan-kawan datang rumah pun tak boleh. So mengisi masa lapang ni lah. Tak boring lah. Sebab tak boleh raya mana-mana kan. Kita boleh datang sini lah. Tapi jangan rentas daerah pula. SOP semua okey, jarak. Tengok tak ada penjarakan sosial lah semua. Tak ada yang rapat-rapat. Orang pun tak ramai sangat lah. Saya setuju sangat sebabnya lah salah satu langkah untuk kita meningkatkan imun dalam badan kita, kesihatan kita. Sebab kalau kita tengok beberapa kajian daripada pihak antarabangsa khususnya macam WHO, diorang sendiri sarankan kita untuk lakukan aktiviti-aktiviti yang sihat lah. Dia tak nak kita hanya duduk je kat rumah. Pemerhatian kru kami juga mendapati pengunjung yang berbasikal turut melakukan kawalan kendiri yang mematuhi garis panduan ditetapkan. Sebelum ini, kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara MKN membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi di kawasan terbuka tanpa bersentuhan fizikal seperti jogging, berbasikal dan senaman dengan mematuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1.5 meter. Keputusan dibuat selepas membuat pertimbangan daripada pandangan orang awam yang peka terhadap aktiviti riadah dan penjagaan kesihatan. Larangan aktiviti ziarah ke rumah yang dikuatkuasakan Majlis Keselamatan Negara MKN sedikit sebanyak menjadikan Hari Raya Aidilfitri kali ini kurang serinya berbanding tahun-tahun sebelumnya. Namun berbeza bagi sebuah keluarga di Rawang Selangor yang tampil dengan idea tersendiri. Ia bagi memeriahkan lagi suasana Aidilfitri di kediaman mereka sekaligus mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Fatihah Balkis Ibrahim, walaupun sudah masuk tahun kedua, mereka menyambut kedatangan Syawal tanpa dapat pulang ke kampung, kemeriahan Aidilfitri harus tetap diraih. Atas sebab itu, 6 sekeluarga ini membuat aktiviti ziarah olok-olok dengan aktiviti kunjung-mengunjung dari bilik ke bilik dalam kediaman mereka dan video tersebut dimuat naik ke Instagram. Hanya hasil idea daripada salah seorang anak kembar saya, Christina Atira. Masa tu kita orang tengah tengok movie, lepas tu dia cakap
"Ibu, kakak bosan lah, jom kita buat video." Saya tanya dia, "Kakak nak buat video pasal apa?" Dia kata, "Kakak nak buat video pasal raya, tapi kita raya hanya dari bilik ke bilik." 100% video ni memang hasil idea daripada Christina dan Kaisara. Digelar parodi raya PKP, video itu meraih perhatian ramai apabila ada paparan ahli keluarga itu mengimbas aplikasi MySejahtera yang ditampal di pintu rumah dan pintu bilik tidur. Saya tak adalah rasa sedih sangat sebab keluarga saya semua duduk satu rumah dengan saya. Cuma bosan lah sebab tak dapat keluar pergi beraya. Kalau nak bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni, walaupun atuk dengan nenek semua dah meninggal, walaupun tak balik kampung, kita orang still ada ziarah saudara mara, jalan-jalan. Mereka sekeluarga turut menasihatkan orang ramai untuk terus berfikiran positif terutama dalam keadaan yang semakin mencabar ini di samping terus mengikut SOP demi kesejahteraan bersama. Hai atuk nenek, saya Muhammad Jian Afiq. Selamat Hari Raya, Mak Ayah Batin. Bye. Hai semua. Hai, Assalamualaikum. Kami mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua saudara-saudara, kawan-kawan, atuk nenek di kampung. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Fikri bin Kamarul Effendi. Nama saya Aunin Alisha binti Kamarul Effendi. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada puan saya yang duduk di Negeri Sembilan. Bye. Meskipun Aidilfitri tahun ini disambut sederhana, ia tidak mematahkan semangat penyaga makanan tradisi yang kerap kali mendapat permintaan menjelang Syawal. Apalagi kalau bukan lemang. Bagi Zaim Abdullah, telah hanya meleset apabila permintaan terhadap produk jualannya itu tetap mendapat sambutan luar jangkaan. Kebiasaannya setiap rumah akan bakar lemang, adik-beradik ramai kan. Tetapi pada kali ini kita lihat ramai banyak yang beli sebab tak boleh nak ziarah sana sini, orang luar tak boleh nak mai. Jadi lemang lebih baik beli takat sebatang, dua batang tu kan. Dia tak perlu nak bakar yang kuantiti yang banyak. Justru Zaim mensasarkan penjualan antara 4 sehingga 5,000 batang lemang sepanjang tempoh 2 minggu di awal bulan Syawal ini. Tampaknya tempahan itu juga tinggi daripada kalangan masyarakat bukan Melayu. Malah ada pelanggan yang membuat tempahan lebih awal menerusi panggilan telefon. Kita raya duduk di rumah, lepas tu beli untuk makan dengan family sajalah. Dan nak beli banyak lagi membazir lah. Lemang pun kita dah selalu beli di sini, rumah pun dekat sini. Memang ini je lah yang kita beli. Adik-beradik, kawan keluarga memang tak balik. Yang mana yang di KL, apa-apa semua tu memang tak balik. Jadi kami sekeluarga saja yang ada kat rumah. Tapi nak jugalah rasa. Ya, walaupun dalam keadaan ni, suasana sambutan Hari Raya tu kita nak jugalah sambut kan. Nak jugalah merasa lemang-lemang, ketupat dan sebagainya tu. Hari Raya tahun ini pastinya ramai antara adik-adik yang rindu untuk bertemu atuk dan nenek di kampung. Begitupun kita terpaksa akur dengan arahan kerajaan untuk sama-sama membantu membendung penularan COVID-19. Tapi tidak mengapa, kerana merayakannya bersama ayah dan ibu di rumah juga tidak kurang meriahnya. Jom kita tinjau sambutan lebaran adik Muammar Mifzal Muhammad Tarmimi. Suasana Hari Raya Aidilfitri kali ini disifatkan luar daripada kebiasaan buat keluarga si cilik Muammar Mifzal Muhammad Tarmimi 7 tahun. Jika sebelum ini beraya di kampung adalah suatu kemestian, namun disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, mereka hanya beraya di rumah sahaja. Raya dekat rumah, best tak? Tak, Oh, kenapa tak best? sebab tak balik kampung. Oh, so kalau balik kampung best lah. Best? Kalau kat kampung apa yang best? Boleh main bunga api, boleh bakar ketupat. Oh, raya kat sini tak boleh buat ke? Tak boleh sebab COVID.
Keletah adik ini mencuit hati kami. Biarpun hanya beraya di rumah sendiri, rutin hari raya masih diteruskan seperti biasa. Aktiviti salam bersalaman dan panggilan video bersama keluarga di kampung halaman tidak dilupakan. Bangun pukul berapa? Bangun pukul 6. 6 pagi? Ah. Oh, awal ni buat apa? Solat, lepas tu tidur balik. Itu je? Itu je. Oh, so lepas ni nanti nak pergi mana ni? Buat apa je? Duduk rumah, lepas tu sembah-sembah, lepas tu makan ketupat. Lepas tu makan sate. Selain itu, lemang dan kuih bahulu juga menjadi juadah kegemaran anak sulung daripada dua beradik ini. Aktiviti yang terbatas kerana PKP, namun ada kalanya si cilik ini meminta untuk beraya di rumah jiran dan rakan. Bagaimanapun, ibunya sentiasa mengingatkan Muammar tentang situasi pandemik yang melanda negara. Saya dan suami ambil pendekatan lah untuk buat aktiviti kat dalam rumah yang lebih seronok untuk dia, macam kita orang main puzzle ke apa-apa, tengok TV ataupun jalan-jalan dekat-dekat sajalah round-round dengan kita. Menjelang tiba, tak boleh bergema jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Saya Nur Ariana Alisa binti Rosli ingin mengucapkan selamat hari raya buat guru-guru Sekolah Kebangsaan Kenering Gerik Perak. Maaf zahir dan batin. Dalam berapa dia, Ramadan. Lembaran jawab ia dileti. Sungguh hati ikhlas dimaafkan. Semoga semua kesalahan harap dimaafkan. Saya Muhammad Nizam Ahmad. Ia mengucapkan selamat hari raya buat para guru Sekolah Kebangsaan Kenering Gerik Perak. Maaf zahir dan batin. Tangan dihulur, maaf dipinta, erat hubungan sesama kita. Semoga bahagia di hari yang mulia ini. Salah dan silap harap maafkan. Saya Siti Hawa binti Muhammad dari Sekolah Kebangsaan Kenering, Daerah Hulu Perak, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada guru Sekolah Kebangsaan Kenering. Maaf zahir dan batin. Besok kembali, segala usaha telah dilakukan dan kini hanya menanti hasil untuk dituai. Lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM Februari lalu bersedia untuk memulakan langkah baru untuk ke Menara Gading. Itu reaksi Muhammad Haziq Aidi Rafizan. Pelajar Sekolah Menengah Kampung Melayu Subang itu bagaimanapun reda sekiranya keputusan yang diimpikan tidak tercapai. Tetap positif, Muhammad Haziq ketika ditemui mengakui telah membuat segala persediaan yang termampu ketika menduduki SPM dan bersedia dengan apa jua keputusan yang akan diumumkan. Saya harap kita sama-sama dapat bersabar dengan apa-apa result yang keluar pun kita percaya yang itu kita dah usaha yang terbaik. And ada hikmah di sebalik apa yang kita dapat tu. And kalau result kita bukan apa yang kita sangka, kita sabar dan kita usaha untuk universiti nanti. Saya yakin rezeki ini takkan salah tempat. Kalau bukan dekat apa yang kita nak, maybe Allah ada simpan yang lebih baik untuk kita. Tambah Muhammad lagi, ketika ini dia lebih banyak meluangkan masa dengan menimba pengalaman melalui pelbagai aktiviti termasuk melakukan perniagaan dalam talian. Sempena sambutan Aidilfitri, walaupun sederhana, remaja ini gembira meraihkan bersama keluarga. Bagi Muhammad, setiap keputusan yang dilakukan kerajaan adalah bertujuan memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kita percaya setiap yang berlaku tu mesti ada hikmah di sebaliknya kan. So kita try untuk menganggap semua benda positif dari segi apa yang berlaku ni. Dan kita patutnya, bagi saya lah, kita kena bersyukur lah. Sebab sekarang ni kita digemparkan dengan isu Palestin diserang. So kita masih lagi bersyukur yang Malaysia keadaan sekarang ni aman dan mencari keamanan untuk melawan pandemik ni. Muhammad Haziq antara 401,105 calon SPM 2020 yang terpaksa mengambil peperiksaan pada tahun ini. Ia susulan penularan COVID-19 yang melanda negara sehingga memaksa peperiksaan itu ditangguhkan ke Februari lalu. Jika orang lain sedih kerana tidak dapat pulang ke kampung, tetapi bagi ibu 6 anak dari Kampung Bakar Batu, Johor Bahru ini, Aidilfitri tanpa ketua keluarga mereka
tidak semeriah dahulu. Itulah yang dilalui Nur Adila Rani balu kepada mangsa pertama COVID-19 yang terpaksa menyambut hari raya tanpa suami di sisi. Nur Adila, 34 tahun, dikurniakan 6 orang anak berusia setahun sehingga 12 tahun hasil perkongsian hidup dengan Allahyarham Muhammad Yusuf Harun. Selepas pemergian suaminya tahun lalu, persediaan raya dilakukan hanya ala kadar. Sebagai pengubat rindu, hanya gambar Allahyarham menjadi penawar Nur Adila dan anak-anaknya. Malah setiap pagi Aidilfitri mereka menziarahi kubur Allahyarham suaminya di Tanah Perkuburan Islam Bakar Batu, Johor Bahru. Tahun ni tahun kedua lah arwah tak ada bersama saya dengan anak-anak. Terasa sedih jugalah bila sebelum ni memang beraya bersama arwah kan. Bila dah 2 tahun ni rasa sedih lah. Bila orang yang kita sayang dah tak ada lagi. Kita nak jadi seorang yang hafiz Quran. Nak bawa masuk ayah dengan ibu, ibu Awiyah dengan ibu masuk syurga. Allahyarham Muhammad Yusuf yang menyertai Perhimpunan Tabligh di Ibu Negara disahkan dijangkiti COVID-19. Allahyarham dirawat di Hospital Permai Johor Bahru dan disahkan meninggal dunia 17 Mac tahun lalu. Tradisi sambutan Hari Raya di Sarawak pada zaman dahulu, tuan rumah menyediakan paling sedikit 3 atau 4 jenis kek, ada juga sehingga lebih 20 jenis mengikut kemampuan masing-masing. Bagaimanapun, hanya satu yang akan dijadikan sebagai kek kepala meja atau dikenali kek palak meja. Kek palak meja adalah sebagai pemberitahuan ada anak gadis di dalam rumah tersebut yang sudah mencapai umur untuk berkahwin yang juga merupakan tuan punya kek tersebut. Sekiranya ada pemuda yang berkenan, pemuda itu akan memotong kek tersebut dan meninggalkan sedikit wang yang bermaksud berhasrat untuk masuk meminang. Bersua kembali, suasana hiba mengiringi kepulangan ke Ramadullah Pemanah Negara Allahyarham Haziq Kamaruddin. Pemanah berusia 27 tahun yang masih berpeluang merebut tempat untuk penyertaan ketiganya di Sukan Olimpik menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kajang jam 9.37 pagi selepas tidak sedarkan diri di rumahnya. Memang jelas terasa kerana pemergiannya adalah secara mengejut dan tentunya membuatkan dunia sukan tanah air tersentak. Suasana hiba menyelubungi Syawal kedua di perkarangan Pusat Forensik Hospital Kajang tengah hari tadi, di mana jenazah Allahyarham Haziq Kamaruddin kini ditempatkan dan sedang menunggu proses bedah siasat. Haziq yang memohon pengecualian berada dalam gelombung sukan di Majlis Sukan Negara MSN sejak 12 Mei lalu dilaporkan mengadu kurang sihat jam 8 pagi tadi di rumahnya di Kajang, Selangor. Dia kemudian dikejarkan ke Hospital Kajang menggunakan ambulans selepas tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia jam 9.37 pagi. Ketika ini, jenazah masih berada di hospital sementara menunggu proses bedah siasat punca kematian. Antara yang berada di hospital menziarahi Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan, Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail, serta Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, Ahmad Fadzil Muhammad Ramli. Mereka menenangkan balu Allahyarham Syahira Abdul Halim yang masih terkejut dengan pemergian suami tercinta secara tiba-tiba. Apa yang pasti, kehilangan ini amat dirasai warga sukan tanah air dan berita pemergian wira sukan tanah air berkenaan pastinya merencatkan sambutan Syawal yang sedang diraihkan ketika ini. Pemergian arwah ini adalah satu kehilangan kepada sukan negara kerana beliau juga dijadualkan untuk menyertai kejohanan untuk mendapatkan kelayakan di Korea.
untuk sukan Olimpik. Beliau pernah menyertai 2 sukan Olimpik, satu di Rio, satu di London. Jadi saya dah berhubung sendiri dengan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba, minta supaya proses postmortem bedah siasat dicepatkan agar urusan pengkebumian jenazah dapat dibuat secepat mungkin. Dan ini pun atas permintaan keluarga. Bola sepak Piala Jerman DFB Pokal. Borussia Dortmund menumpaskan RB Leipzig 4-1 pada aksi final untuk menjulang Piala Jerman DFB Pokal buat kali kelima. Ayam tambatan Dortmund, Jadon Sancho dan Erling Haaland muncul wira dengan masing-masing meledak 2 gol. Dortmund mempamerkan permainan penuh bergaya pada aksi final di Stadium Olimpik Berlin apabila mudah meledak 3 gol pada babak pertama. Jadon Sancho pantas menemui penyudah pada minit yang kelima, diikuti jaringan kedua Erling Haaland pada minit yang ke-28. Sejurus sebelum berehat, Sancho sekali lagi tampil menyudahkan umpanan Marco Reus untuk Dortmund selesa 3-0. Babak kedua, usaha untuk Leipzig bangkit nampak berhasil dengan Dani Olmo merapatkan defisit kepada 1-3 pada minit yang ke-71. Tetapi situasi Leipzig semakin sukar pada minit yang ke-87 apabila Haaland mencetak gol kedua peribadi. Dan kedudukan 4-1 ini kekal dipertahankan Dortmund hingga whistle penamat. Dortmund merangkul Piala Jerman buat kali kelima dalam sejarah kelab berkenaan. Pastinya penamat yang mengecewakan buat pengurus Leipzig, Julian Nagelsmann, yang kempunan merangkul gelaran pada musim terakhirnya bersama kelab itu sebelum mengemudi pasukan juara Liga Bayern Munich musim depan. Sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, ramai yang mula berjinak-jinak dengan aktiviti memasak. Alang-alang terpaksa berkurung di rumah, lebih baik mencuba sesuatu yang baru dan bermanfaatkan. Ramai juga yang berjaya menjadi influencer dan terkenal hanya dengan memuat naik video masakan mereka di laman sosial seperti TikTok. Bagi yang gemar menggunakan aplikasi TikTok, terdapat lebih 15 bilion post makanan yang dimuat naik di aplikasi berkenaan. Salah seorang chef TikTok dari Dubai, Harry Hale, berkongsi pengalaman meraih lebih 1 juta pengikut dalam masa 6 bulan hanya dengan memuat naik video masakannya. Meskipun dia bukan seorang tukang masak profesional. I think it was my 8th video. I got 1 million views, so it went semi-viral. And it was, unbelievable, and I couldn't get my head around it. And yeah, so my following started to take off, and then by Christmas, I think I was on about 30,000 followers, which was pretty astounding. I was over the moon with that. Couldn't believe it. And then in February, I hit a big viral video, and then since then, it's kind of been pretty crazy. Seorang lagi chef TikTok dari Vietnam, Tri Han, berjaya meraih 1.5 juta pengikut sejak mula memuat naik video masakan dengan pelbagai menu sihat November lalu. And as I kept on posting more videos, it kept on getting larger and larger, and I think it was around that point where I realized, all right, this is, I guess there's a good following now. Just continue this on and we'll see where it goes. Jadi bagi anda yang kebosanan duduk di rumah, mungkin tiba masanya menyerlahkan bakat dan kreativiti anda dalam bidang masakan sekaligus memberi inspirasi kepada yang lain. Ketika kita menyambut Syawal dan bergembira bersama keluarga, jangan dilupakan mereka yang hidup serba kekurangan, terutama di negara bergolak. Mengakhiri buletin Didik malam ini, suasana di sebuah taman hiburan sementara yang dibina khas sempena Aidilfitri bagi menceriakan penduduk, terutamanya kanak-kanak di Idlib, Syria. Saya Charles Mohan, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, salam ceria dan kita jumpa lagi.